Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Adha dari saya. Jadi kita nak tunggu. Dah masuk semua. Jom cepat. Kita ada takbir Aidil Adha pada malam ini. Silentkan telefon dahulu sebelum kita mulakan. Kalau daripada sini amat yakin. Kenapa daripada situ jauh-jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk cepat, masuk. Kita hari ini akan ada takbir Hari Raya Aidil Adha. Sebab kita PKP, tak boleh nak pergi keluar daripada sini. Allahu Akbar. Okey, kita masuk semua dulu, baru kita akan panggil siapakah tetamu kita pada hari ini. Jom cepat. Corak baju Kak Elma dengan sofa belakang. Aduh, dia kata baju aku dah sama dengan corak baju belakang. Betul juga sebenarnya tadi. Bila kita tengok balik, tadi memang baju ni sama corak dia. Cuba ambil jubah hitam Mama tu kejap. Sedih ni. Kita ada betul lah. Tak cuy ke? Dah masuk semua. Mana semua? Mana dia? Semua orang dah masuk ke belum? Mana Iqbal? Mana Syed? Semuanya lambat lagi nak masuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi ni? Mana dia orang ni semua ni? Selamat Hari Raya. Sedihnya kita raya hari ni, kita raya tak boleh keluar pergi mana ya. Duduk rumah saja. Tak boleh pergi masjid pun. Ya. Okey, jom cepat masuk ramai-ramai. Kita tunggu lagi siapa nak masuk. Baru nak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi masuk cepat. Kita ada siapa lagi dengan kita hari ini? Kita ada beberapa kawan kita yang kita nak dengar takbir Hari Raya bersama kita pada hari ini. Nak dengar Syed takbir kan? Kita nak dengar Iqbal. Mana ni semua ni? Tadi ada. Tapi bila kita panggil masuk, dia tak boleh masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua kena paksa ni anak-anak aku semua.
Paksa ni semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Ya Allah, Habibi, Hajah. ya Maulana. Masya Hajah, Allah. apa khabar? Hajah Irma Fatimah. Insya Allah. Masya Kak? Allah. Apa khabar Nabil? Baik, Kak. Akak apa khabar? Sihat ke? Sedih je muka. Alhamdulillah. Ni dengar kata dah jadi director ni bila filem keluar ni Nabil. Alhamdulillah pukul 12 malam ni boleh langgan dah. Dah boleh langgan. Tak dengar Nabil suara awak? Akak tak dengar? Pukul 12 ni dah. Akak dengar tak ni? Akak dengar tak? Dengar. Okey, pukul 12 ni dah boleh langgan, Kak. InsyaAllah. Masya Allah. Tahniah. Ya Nabil, adikku sudah menjadi sutradara sekarang. Allah. Hai, belajar-belajar juga. Belajar-belajar je. Apa tajuk dia, bagi tahu kat semua orang lah. Mat Bon Malaya. Mat Bon Malaya Mat Bon Malaya, Kak. InsyaAllah tajuk dia. Ni trailer terbaru ni. Ni terbaru ni. Kejap. Saya ni. Kita tengok siapa. Kita tengok siapa yang berlakon kan. Kita tengok siapa yang berlakon Kejap. Macam mana nak besar kan ni? Sabar. Macam mana nak tengok tu? Macam mana nak tengok ni? Tak faham sangat lah iPhone ni. Kita tak pandai. Aduh, macam mana kita nak tunjuk kat diorang ni? Kita nak Allah. tunjuk kat diorang ni. Wah, okey. Wah. Okey. Hanbiol pun Oi. ada. Oi, tu semua pelakon-pelakon dia ke? Wow. Cina ni pun ada. Mesti sengkuang Michael Ang pun ada Wah, Tokey pun ada. ramainya pelakon. Aceh pun ada. Aceh patah tangan lah tu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hai, ini semua terinspirasi lah tengok Kak Irma semua kan. Kita pun cubalah belajar-belajar nak jadi pengarah juga insyaAllah. Eleh. Mana kita pula menjadi inspirasi dia yang hebatnya sekarang dah jadi director pula. Subhanallah. Ini ramai tu. Abil Ya. ramai yang tanya, dekat mana kalau nak apa ni, nak langgan tu semua? Dekat Astro First. Malam ni dah boleh tengok dah. Tadi ramai yang dah dekat IG story, diorang dah book. Diorang dah book dekat Astro First. So malam ni pukul 12 dah boleh terus tengok dah, Kak. Oh ya. Alhamdulillah. Ramai Kena juga bayar yang berapa dah. tu kalau tengok tu? Rasanya RM15. Alah, tak mahal mana pun. Tak mahal mana pun. Boleh tengok satu keluarga pula tu. Bukan macam kat wayang seorang RM15 kan. Ini the whole family boleh tengok insyaAllah. Daripada Kan? pengacara, pelawak dari sutradara pula sekarang ni. Aduh, Allah luar biasa ni. Luar biasa. Subhanallah. Ini semua Allah punya, dengan izin Allah lah, Kak. Kita ni cuba-cuba je, belajar-belajar je. Tapi yang peliknya, Kak Irma, saya kan habis shoot seminggu lebih sebelum PKP 1.0 tu. Selamat saya. Selamat semua. Selamatlah semua. Kalau tidak, mandi tok. Kan? Mak Bon ni cerita pasal apa, Mak Bon ni? Mak Bon ni sebenarnya dia cerita pasal gay. Dia mak bontot sebenarnya, Kak, cerita dia. Masya Allah. Okey, lepas tu. Allah, kita cakap Mana macam kau ni. dapat idea ni? Kita cakap macam ni, orang komen pula. Nabil cakap sikit, Allah sayang kita insyaAllah. Kita tak pandai pun Allah sayang kita. Kita tak ada duit pun Allah sayang kita. Kita tak handsome pun Allah sayang kita insyaAllah. Kak. Ada Dai Said ke? Dai Said ada. Itu hari saya tengok akak dengan Dai Said kau main lagi, Kak Amboi. Menantu.
Masya Allah, menantu. Suka tak? Hello. Menantu hello. Menantu hello. Main-main. Elok. Kita cari menantu elok. Abil ni, Abil. Nabilah Huda. Nabi Ular tidur Ah. ni kot. Tak Tu siapa keluar-keluar tu? ni. Siapa tu kak? Tu dah dari Syed kita tu. Oh, Dahi Said. Ya, Assalamualaikum. Masya Allah Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kat sini kita jumpa Ustaz. Kaif halukum? Tiba. Akum. Waalaikumsalam. Barang Hang kena masuk kelas bahasa Arab lah, Abil. Yelah, saya memang berminat. Nak belajar bahasa Arab. Setakat ni yang saya tahu, Alhamdulillah. Assalamualaikum dengan Al-Fatihah. Itu je lah yang saya tahu kan. Lain-lain tu nak juga belajar. Kita ada kelas bahasa Arab setiap hari Jumaat malam dekat live IG. Wuhara. Ya ke? Masya Allah. Nak ikut Inilah lah. cikgu dia. Jumaat. Khamis malam Jumaat ke Jumaat malam Sabtu? Sebab kami malam Jumaat saya sibuk. Jumaat. Jumaat malam. Jumaat malam. Kami malam Jumaat saya dengan isteri saya ada bilik belakang tu. Kita kena ni. Ni sekarang ni kena sibuk kira duit lah ni. Filem dah main kan, sibuk hantu lah. Tak, saya punya perancangan kita dapat balik modal pun jadi. Yang selebihnya tu kita dah rancang nak tolong kru yang terlibat dulu. Sebab antara kru kami ni ada yang dah duduk rumah dah duduk pakai lilin tak? Allahu Akbar, ya ke? Dan rumah duduk, api dah tak ada, air dah tak ada. Ya Allah. Makanan ada, beras ada, apa semua ada. Yelah sebab makanan orang banyak bagi sumbangan. Sekarang ni benar. sumbangan bukannya boleh beli dengan beras. Sumbangan bukan boleh beli dengan beras. Bukan boleh bayar dengan beras. Benar. Ya betul. Ramai yang kena keluar rumah, ramai yang dihalau keluar, hilang rumah, banyak betul. Ya betul. Ramai kawan-kawan. Itulah yang saya. Assalamualaikum, apa khabar? Anak akak ni. Ini Citra. Citra ada tengok. Itu ada tengok kat IG akak. Citra ni pandai masak, pandai macam-macam dia pandai buat ni. Dia anak special saya. Ya, untunglah dah ada tiket masuk syurga. Geram je tengok akak Ya ni. Rabbal Alamin. Esok kalau dia masuk syurga, dia bawa mak dia lah yang harap-harap lah. Itulah. Dia tarik lah mak sekali kan. Mak banyak dosa. Allahu Akbar. Saya adalah makcik Zira tu seorang ada dia apa yang keras tu kan. Duk bantu dia lah, harap-harap lah nanti dia kat syurga dia dapat masuk syurga, dia tariklah kita sekali insya-Allah. Allah, kadang kan kita ni takut lah. Saya kak, masa akak tengah WhatsApp tu tadi ni nak kongsi-kongsi lah, tengah buat amal malam raya ni. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 300 kali. Betul tak Ustaz? Betul. Kelebihan dia apa? Barang siapa baca malam raya 300 kali kemudian dihadiahkan kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Dia dimasukkan dalam tiap-tiap kubur mereka 1000 cahaya dan dijadikan dalam kubur ni nanti 1000 cahaya. Allahu akbar. Masya-Allah. Sebenarnya kalau alim ulama ya, Abil, alim ulama dia selepas solat fajar sebelum masuk subuh dia baca tu. Masya-Allah. Wa bihamdi Betul. Subhanallahil azim. Betul. Astagfirullah 100 kali. Inilah juga zikir yang kita baca. Allah akan ampunkan dosa kita walaupun dosa kita macam buih di lautan. Inilah juga zikirnya. Ya betul ya Allah. Lepas tu amalan kedua yang kita boleh amalkan daripada lepas maghrib tadi sampai nak solat raya besok pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir. Yang itu 400 kali insya-Allah. Kelebihan dia, yang ni kelebihan dia ni saya baca sebab inilah kelebihan dia. Dikahwinkan Allah dengan 400 orang hurul ain bidadari Allahu akbar. 400 orang tu.
Sebab tu kau baca ke? Ya Allah. Saya terus baca lah tadi, dah tahu dia punya kelebihan dia ni Kita jangan tunggu lama-lama kan. Sebab kat syurga nak duduk lama Ustaz. Jadi kena ada ramai lah bidadari, kita nak tukar kan. Dekat dapur kat dapur 5, kat bilik atas 5, dekat ruang tamu 200. Hebat. Dekat parking kereta 70 kan. Itu yang kita mahu tu, insyaAllah. InsyaAllah. Kau nak bidadari ni Abil? Ya. Boleh, insyaAllah. Allah boleh bagi kita bidadari, tak ada masalah. Cuba nak dengar sikit takbir malam raya ni semua. Allah. Boleh dapat bidadari ke tak boleh ni? Kak, macam ni. Saya tadi dah rehearsal. Dah rehearsal lah. Muncul pula Da'i Said ni, saya gugup lah. Saya kalau boleh malam ni kita bagi Da'i Said ni, sebab saya teruja lah dengan Da'i Said ni Kak, insyaAllah. Saya gugup. Jujur saya cakap. Tadi saya memang takbir tadi dengan anak-anak semua. Menangis-nangis. Allahu Akbar, Allah. Menangis-nangis semua. Ini ada Da'i Said ni, insyaAllah saya. Tapi Da'i Said nak tanya lah, pakai filter apa muka berseri lain macam ni? Lighting kat depan ni kita tahu cahaya sikit. Bohong. Ini original. Betul. Ni original ni seri ni Kak. Ni tak ada lighting ni. Tengok ni. Lighting. Sebab lah lighting kita pakai lampu kat rumah je ni, tak ada lighting pun ni. Ada lampu kita beli. Kak, insyaAllah kita bagi Da'i Said takbir ni kita ikut lah insyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu sebenarnya kan Nabil, malam ni kita nak ajak lah beberapa kawan-kawan untuk kita dengar takbir kan. Betul. Allahu Akbar. Dapat sampai dekat sana. Setidaknya kita meraihkan hari Arafah ni, hari Aidiladha ni, kita bersama-sama takbir. Dan kita juga ada sebenarnya jemputan daripada kawan saya daripada Indonesia nanti sekarang. Kita akan jemput untuk kita dengar pula macam berkongsi kisah kat sana macam mana diorang pun dalam kesusahan juga Nabil lebih teruk daripada kita apa yang dia lalui sekarang ni. Masya-Allah. Jadi mungkin kita ada perkongsian tu. Jadi sebelum tu kita dengar dulu takbir lah. Kita dah panjang berjela ni kita menyembang ni. Apa kata kita takbir dulu? Kita dengar Nabil ya. Da'i lah, Da'i ada ni. Da'i dulu. Okey. Boleh insyaAllah. Tapi sebenarnya saya teruja dapat live dengan Mama Irma dengan Kak Nabil lah. Kak Nabil lah, Mama Nabil. Kak Nabil. Sebab saya ingat Kak Nabila kupu-kupu. Mana dia Kak? Mana dia? Nabila. Dia tengah masak rendang ni. Allahu Akbar. Pergi juga rumah dia. Rumah dia dah tak jauh kat sini. Pergi juga rumah dia kakang. Dekat-dekat lah tu. Dekat. Dia sini je. Taman Tun ni Saya kat Kayu Ara ni je. Okey, jadi macam mana sekarang ni kita punya takbir ni? Siapa nak mula dulu ni? Boleh insyaAllah. Saya sebenarnya saya teruja dapat live bersama dengan Abang Nabil. So berkongsi jugalah. Saya pun selalu follow Abang Nabil punya cerita juga. Banyak perkongsian yang kita dapat. Alhamdulillah atas hijrahnya. Saya bukan ustaz lah Abang Nabil. Saya just Said saja. Abang Nabil boleh panggil saya Said. Ataupun dari Said is okay. Janganlah panggil ustaz. InsyaAllah kita aminkan. Kita semua ni kena buat usaha agama. Kita kena minta Allah pilih kita sebagai da'i dia, sebagai ustaz-ustaz dia untuk kita buat usaha Allah. InsyaAllah. Saya ni baru nak belajar dengan Ustaz Said, nak belajar dengan Kak Irma. Kan InsyaAllah kita boleh sampaikan nanti dekat isteri, kat anak-anak, kat kawan-kawan yang lain. Apa yang kita dapat manfaat malam ni insyaAllah. InsyaAllah. Dia orang kata dalam pepatah bahasa Arab, dalam pepatah fiqh menyatakan idza ja'al ma' fayabtilul tayamum. Saya sebenarnya tayamum saja. Abang Nabil ni air. Kegunaan harian orang pakai air. Disebabkan Abang Nabil menyerahkan amanah ini untuk saya baca takbir raya, saya ni umpama tayamum sajalah. Allah. Kalau tak ada saya ni, confirm Abang Nabil baca takbir. Tapi dia dimulakan dengan Syed dulu. Lepas tu nanti Nabil akan follow up tu. Baik. Dia tak confident InsyaAllah. Saya follow up insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you guys boleh sama-sama kita bertakbir raya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ganjaran dan menghapuskan segala dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa huwa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله وأكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Selesai, Awak Irma. Masya Untuk Allah. pusingan yang pertama. Pusingan pertama ya, kita nak tunggu pusingan kedua ke? Nak Yes. tunggu Abil, dia bateri kong pula tiba-tiba. Nabil. Bateri kong. Baik. Jadi mungkin saya nak cerita dulu sikit tentang kehebatannya kenapa kita nak raikan
malam ni nak rayakan Aidiladha, sebab semua orang kan selalunya terutamanya dekat KL ni lah, dia sekadar menyambut Aidiladha itu kerana dia macam hari raya biasa je, tapi sebenarnya ada nikmat dia, ada kelebihan dia, kan? Baik. Kelebihannya Aidiladha ni. Mungkin saya boleh cerita supaya kita yang ada kat sini semua dapat memahami pengertian Aidiladha tu. Kenapa kita kena sambut bersungguh-sungguh Aidiladha ni dibandingkan dengan Aidilfitri, kan? Ada dua raya yang berbeza sebenarnya. Baik, terima kasih Mama Irma. InsyaAllah pada malam ni saya bukan nak ceramah ataupun tazkirah, hanyalah perkongsian sahaja. Apa yang kita boleh dapat tentang Hari Raya Aidiladha ini, antara kisah yang mana ma'ruf di antara kisah Sayyidina Nabi Ibrahim AS bersama anaknya yang bernama Ismail. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kalau anda melihat sejarah, Nabi Ibrahim ni berkahwin dua orang. Anak dia ada dua juga, isteri yang berlainan. Pertama Nabi Ismail, kedua Nabi apa? Nabi Allah Ishaq. Jadi ketika mana Nabi Ismail ini tidak berjumpa dengan si ayahnya begitu lama, bertahun lamanya tidak bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim AS, ketika mana ayahnya Nabi Ibrahim ini berhijrah ke Syam dan ditinggalkan Nabi Ismail dengan ibunya, maka di saat itu ibunya mencari air, macam mana dia melihat Fata Morgana, dia lari, maka itulah sejarah kita berlari anak daripada Safa dan Marwah. Sehingga kan Nabi Ismail AS menghentak kakinya hingga keluarlah air Zamzam. Maka itu sejarah yang mana kita tengok antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka di saat bertahun-tahun Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail ini tak berjumpa, sehinggalah satu hari Nabi Ibrahim ni pulang ke Mekah Al-Mukarramah, maka bertemulah di antara anak dan ayah. Nabi Ibrahim berjumpa dengan Ismail. Selepas mereka berjumpa, ni saya cerita pendek, maka di saat itulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Allahu Akbar. Masuk-masuk terus macam tu. Allahu Akbar. Apa jadi kak? Bateri kau. Tengok dia punya tu, line dia tak berapa bagus dah kawasan rumah dia ni. Line the leg. Line dia sama line macam Abil juga ni. Kupu-kupu ni. Jadi sebab tu kalau siapa yang dah biasa pergi ke Mekah dia pergi buat sa'i dan dia akan dapat rasa kan bagaimana berlari daripada Safwa ke Marwah, Marwah balik ke Safwa. Itulah yang paling baru kita dapat rasa bagaimana pengorbanannya seorang ibu Ya. Itulah kisah Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang berlari sebab anak dia ni nak minum air, kehausan, lari. Kan kalau kita duduk tengah padang pasir, dia nampak macam air kan, itu kan Fata Morgana. Apabila datang tak ada pun air. Maka berlari-lari ulang-alik, maka disebabkan mukjizah Nabi Ismail ni, dia hentak kaki nak minum air, terpancarlah air Zamzam. Sampai hari ini kita dapat minum. Maka ulama bagi tahu air Zamzam itu adalah air daripada syurga. Maka dipendekkan cerita, Nabi Allah Ibrahim ni dah lama tak bertemu dengan anaknya Ismail. Bila di saat berjumpa, bersedihlah, berpeluk-pelukan. Maka selesai daripada itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak dia. InsyaAllah. Kalau Mama Irma hari ni jaga kasih, apa nama? Citra. Misalnya contoh, Mama Irma jaga Citra daripada dia kecil sampai besar. Jaga, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Irma Fatimah, sembelihlah anak kamu. Allah.
Belum Sama juga cukup. macam Abang Nabil. Ada anak berpisah Allah. dengan anak 10 tahun tak jumpa. Bila Allah. jumpa duduk dalam sebulan 2 bulan, Allah Ta'ala perintahkan, wahai Nabil Ahmad, Allah. sembelihlah anak kamu. Ini adalah utusan daripada utusan Allah. Bagaimana Allah. kita sebagai seorang ayah dan ibu? Boleh tukar dengan kawan-kawan tak? Nak sembelih kawan-kawan ramai. Anak tu susah sikit. Betul. Ha. Betul kan? Oh, Kita boleh kawan boleh. Sembelih kawan-kawan yang tak bayar hutang, yang minta, yang menyusahkan. Kan? Pinjam itu, pinjam ini. Kau nak kawan Betul lah. nak dengan Allah gitu ya. Ustaz. Gila lah. Dah Said je Abang Nabil, bagi saya Said je. Okey. Dari saya cerita pasal Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, saya belajar apa tau? Tu taat tu, perkataan taat tu. Perkataan taat tu ada dalam cerita ni. Macam mana Nabi Ibrahim taat dengan Allah. Nak sembelih anak tu. Yang Nabi Ismail pula, bapak dah berapa puluh tahun tak balik, tiba-tiba dah lah baru balik, kau nak sembelih aku pula. Tapi taat dengan ayah. Taat dengan Allah. Kalau Allah yang kata sembelih, sembelihlah. Tak ada masalah. Allahu Akbar. Ketaatan dan kita punya taat, tak perlu sampai sembelih anak pun. Kita taat korban lembu, korban kambing. Betul tak dari saya Betul Abang Nabil. Betul. Itu pun Allahu Akbar. Berapa ramai di kalangan kita ni yang sanggup berkorban. Sanggup nak keluarkan duit untuk korban. Kita boleh bayar tunggangan kita kat dunia ni, motor, kereta, basikal, tiap-tiap bulan boleh bayar. Betul tak Kak Irma? Betul. Allah minta kita bayar tunggangan setahun sekali je. Tunggangan untuk akhirat. Pun kita tak ada duit, kita tak boleh nak keluar. Kita tak boleh nak korban dekat situ. Itu kita nak kena perbetulkan perkara Betul. ni. Allah Akbar. Kita yang tak berkemampuan tu tak apalah Nabil, kita faham. Betul. Sekarang ni fikir pula ramai yang kata, ramai yang tak berkemampuan Betul. ketika ni. Dia kalau kita tengok Betul. ibrah daripada kisah Nabi Ismail dengan Ibrahim ni, dia cerita tentang pengorbanan sahaja. Bukan kita Betul. kata you guys kena setiap tahun kena keluar duit. Kalau tak ada duit nak buat macam mana? Nak buat macam mana betul? Pengorbanan mengenai agama kita sendiri. Betul. Kan? Seperti mana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ketika mana dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Khadijah ketika mana Rasulullah duduk baring daripada pangkuan Khadijah Al-Kubra, kan Rasulullah terlalu penat dan terlalu letih dengan cacian, hinaan, makian manusia ketika itu, maka Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah Al-Kubra. Lantas Rasulullah tertidur, Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan belayan kasih sayang seorang isteri. Lantas air mata Khadijah jatuh di pipi baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terjaga. Bertanya, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis ya Khadijah? Maka Rasulullah bertanya kepada Khadijah, adakah engkau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad? Dulu engkau hartawan, engkau bangsawan. Akan tetapi di saat ini engkau berkahwin dengan aku, engkau tiada apa-apa melainkan cacian, makian, hinaan manusia ketika ini. Adakah engkau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad? Maka jawab Khadijah Al-Kubra, wahai Rasulullah, wahai suamiku, jikalau saat ini engkau wafat meninggalkan aku mati, Khadijah ni mati, wahai Rasulullah, jikalau saat itu engkau tidak ada wang dan harta, pergilah ke kuburku, galilah lubang kuburku, kau ambillah tulang bulalangku untuk kau jadikan jabatan ataupun rakit. Jual tulang Khadijah itu untuk buat jabatan, untuk engkau menceritakan tentang Allah, untuk engkau menceritakan tentang agama ini. Maka itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan segala-galanya untuk kita hari ini mengenal Allah, rumah kita Islam, kampung kita Islam, negara kita Islam. Maka itulah perjuangan. Bukan nak kata duit sahaja, bukan nak kata harta sahaja, tetapi perjuangan kita. Bila kita melihat sesuatu perkara berlaku di antara A dengan B bergaduh, apa kita punya pengorbanan tentang Islam? Allahu Akbar. Ya, ni kapris dengan ustaz tu ke? Ustaz tengah Tak cakap kira ni. lah siapa-siapa. Tak kira lah. Tak kira siapa-siapa. Betul. Allahu Akbar. Tapi betul lah Dai. Kan pengorbanan tu. Pengorbanan. Isteri memang semua isteri patut berkorban. Allahu Akbar. Silakan Abang Nabil. Saya tak kahwin lagi. Silakan. Saya tengah takut ni. Tak, sebab saya cakap macam tu, isteri saya keluar kat celah pintu ni, dia jeling. Saya diam lagi. Oh, terus diam. Terus diam. Tunggu dia turun jap. Kak Irma dengan Dai Said. InsyaAllah. Tadi kita cakap pasal suami harus berkorban untuk isteri. Allahu Akbar. Satu orang suami yang baik, dia harus korban segala-galanya untuk isteri dan anak-anak.
Suami kena buat semua dekat dalam rumah. Basuh baju, sidai kain, sediakan makan. Tak ada cakap isteri korban. Kak Irma, Oh, Kak Irma. Kau ni Nabil tetap nak berlakon. Hebatlah lakonan hang. Tetap hang nak bagi orang terhibur ya. Dia Sebab bila kita buat orang gelak tu satu pahala juga tau. Bila InsyaAllah, kita subhanallah. kan. Kan? Betul. Tapi saya sebenarnya Daripada nak cuba kita buat orang menyampah, lebih baik kita buat orang suka kita. Betul lah. Saya dah pernah buat dua-dua. Menyampah pun dia buat, gelak pun dia buat. Tapi yang mana Dua-dua paling kita susah? cuba. Bagi orang gelak ke bagi orang menyampah? Yang susah bagi orang gelak. Bagi orang menyampah senang. Betul juga. Allahu Akbar. Betul. Tapi betul lah Dai kita ni, pengorbanan kita sekarang ni, kalau tak kerana pengorbanan Nabi, sahabat-sahabat kan, isteri-isteri Nabi semua kan, tabi'in, orang-orang ulama ni semua, kita hari ni entah-entah tak ada agama. Kita hari ni entah-entah tengah sembah pokok, sembah batu, Allah. sembah tak apa-apa. Tapi disebabkan kerana pengorbanan, dulu sahabat-sahabat, isteri mereka jadi janda, anak-anak mereka jadi yatim piatu. Diorang tinggalkan tanah suci. Diorang pergi ke seluruh pelosok dunia untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan apa yang Nabi dah ajar dekat diorang. Padahal diorang boleh je pilih duduk dekat Masjidil Haram, duduk kat Masjid Nabawi, duduk bersama-sama Nabi. Tapi tak, diorang semua keluar buat usaha agama. Itulah yang kita ni Dai Syed, Kak Emma, kita ni bila kita join tabligh ni, Allahu Akbar. Dulu saya lari daripada orang tabligh datang rumah. Sedih saya bila kita dapat tahu hakikat sebenarnya bila orang tabligh datang ketuk pintu rumah kita tu, dia orang datang dengan bawa agama. Tapi kita lari daripada agama tau. Kita bukan lari daripada orang tabligh, kita lari daripada agama. Allah nak bagi kita kefahaman agama, kita lari tinggalkan Allah. Zahir nampak macam kita tinggalkan agama, nampak zahir macam kita tinggalkan Allah, tapi tak, hakikat sebenar dia Allah yang tak nak bagi kita kefahaman agama. Satu orang yang dilahirkan sebagai orang Islam, Allah tak nak bantu dia, bagi dia kefahaman agama, dia adalah manusia yang paling rugi. Allahu Akbar. Betul. Jadi kita ni dekat-dekatkanlah diri dengan orang-orang soleh. Dekat-dekatkanlah diri kita dengan nak berbuat amal, minta dengan Allah SWT bagi kita kefahaman agama. Selalu hantar kita orang-orang yang baik-baik. Orang yang lorongkan kita dekat dengan Allah, buat amal semua. Allahu Akbar. Kita ni Kak Dai Syed, dengan keadaan sekarang ni, kalau kita ni tak berubah dari segi amal kita, kita memang orang yang tak tahulah nak cakap apa. Cubalah akak bayangkan, akak lagi lama daripada saya. Akak pernah terfikir ke hari ni orang datang masjid disuruh balik? Tak boleh masuk. Sembahyang Jumaat 12 orang. Surau 3 orang. Akak bayangkan, orang masjid ni tempat Allah bagi ketenangan. Satu ketua keluarga dekat dalam rumah, suami kena pergi semayang dekat masjid. Isteri akan dapat pahala sama banyak seperti mana seorang suami pergi semayang kat masjid. Betul tak Dai? Betul. Dan kenapa suami perlu pergi semayang kat masjid? Sebab bila suami pergi semayang kat masjid, Allah akan bagi ketenangan pada dia. Dia akan balik bawa ketenangan. Bila dia bawa balik ketenangan, the whole house akan tenang. Satu rumah akan tenang. Allah akan berkat rumah tu. Tapi sekarang ni cuba akak cakap dengan saya. Cuba Dai tengok keadaan sekarang. Semua orang semayang kat rumah. Itu kalau semayang. Itu semayang Jumaat pun tidak. Tak boleh pergi semayang Jumaat. Kat rumah tak ada ketenangan. Memang boleh solat. Tapi kalau tak ada ketenangan tu, macam mana? Susah Kak. Benda ni, itulah dia. Kita ni, Allah jadikan masjid ni, memang ada sebab dia. Bukannya saja-saja. Kan? Kita sekarang ni keadaan buatkan kita lebih jauh daripada masjid. Sedangkan itulah tempat dia untuk kita pergi. Untuk kita dapat ilham. Untuk kita dapat ketenangan. Untuk kita dapat jawapan macam mana kita nak selesaikan masalah. Allahu Akbar. Jadi kita mintalah dengan Allah kan. Ini semua ujian. Dulu pun masjid tu buka 24 jam. Sekarang ni tutup. Negeri Sembilan, Raya Korban ditangguh. Cuba akak fikir. Macam mana tu? Ditangguh. Dekat Negeri Sembilan tak ada Raya Haji tau. Ditangguh tahun ni.
Keluar tu surat tu, saya baca sendiri surat tu. Saya cakap Allahu Akbar, macam mana ni? Kita ni patut tengah bersiap, tengah dengan lembu, dengan apa, besok dengan ukuahnya, lepas sembahyang raya kita nak korban dengan masaknya, nak pergi hantar benda semua. Kita faham pandemik, tapi kenapa turunnya pandemik ni? Kenapa turunnya COVID ni? Sebab apa? Sebab kita tak buat usaha agama. Kita tak buat usaha agama tak? Kalau akan nak tahu, dan saya nak tahu, saya mungkin tahulah kan. Setakat ini, sekarang ni dekat dalam Malaysia ada 20 juta orang Islam. Tak salah saya. Kalau salah saya, minta maaf, boleh betulkan. Tapi yang bergerak, jemaah yang bergerak untuk bagi tahu pasal Allah, pasal Nabi ni hanya 16,000 orang je Kak. Maknanya apa? 1% pun tak sampai, 10% pun tak sampai. Memang Allah akan beri, ini cara Allah nak tunjuk dekat kita. Orang Islam tak buat usaha agama. Korang tak buat kerja Nabi, korang tak sambung kerja Nabi. Korang tak buat usaha Nabi. Kita ada tak hari ni kita saja-saja nak pergi ketuk pintu jiran kita? Ada tak masa kita nak cerita pasal Allah, kita nak cerita pasal Nabi? Jarang-jarang lah kita nak buat. Tapi siapa yang buat kerja ni? Orang tablik je buat tak? Betul. Orang tablik je yang buat. Kita pergi lari pula. Sedangkan diorang ni datang. Cuba akak cakap dengan saya. Kenapa orang takut sangat dengan orang tablik? Kan? Dia orang datang bukan minta duit. Diorang bukan datang minta apa-apa, bukan datang minta tumpang rumah ke, tak ada. Datang 100%, sebab saya ikut kan, 100% ketuk pintu rumah orang, bagi tahu. Kita ni hamba Allah, kita kena berbalik pada Allah, kita kena buat usaha yang apa yang Nabi buat, apa yang sahabat-sahabat buat. Tak ada makhluk yang lebih berkuasa melainkan Allah SWT. Ingatkan orang pasal Allah, ingatkan orang pasal Nabi, itu je. Itu pun orang tak nak buka pintu Kak. Itu pun orang tak nak dengar. Tapi Alhamdulillah Nabi, rasanya COVID-19 ni sebenarnya membuka mata ramai orang. Memberi peluang ramai orang untuk ingat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk mencari Allah. Ramai. Daripada kalangan kita, golongan artis pun kita tengok ya. Makin lama makin dekat, Alhamdulillah. Benar. Kan? Ya Kak. Kita ni macam saya sendirilah, kita tak nak cerita orang lain. Macam saya sendiri, kalau tak kerana PKP 1.0 Kak, umur saya 38 tahun, saya tahu batas saja. Ya Kak, saya tak reti baca Quran. Malu Kak. Pandai. Sekarang Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Kejap lagi. Sabar. Saya tak sabar ni nak dengar takbir awak ni. Saya kalau takbir je bateri habis. Sekejap lagi. Sabar. Okey, kita sambung. Saya Kak, kalau tak kerana PKP 1.0 tu, tak belajar mengaji saya. Dek kerana masa tu punyalah tak ada. Dulu saya pernah belajar mengaji. Dulu saya belajar daripada buku Iqra' 1 tau. Lepas tu saya minta satu ustaz ni, saya cakap, "Ustaz, saya ni masa tak menentu ustaz. Boleh tak ustaz ikut masa saya?" Maknanya Kak, kalau saya balik lepas gegar berganza tu pukul 12, pukul 1 tu, ustaz tu kena datang rumah mengajar saya. Seminggu dulu bolehlah tahan Kak. Lepas tu tak boleh tahan dah. Tak boleh. Diorang tak boleh ikut masa kita, Dai. Betul. Masa kita tu dengan, kalau akak pun tahu syuting macam mana kan. Shoot pukul 6 pagi, balik kan pukul 3 pagi. Siapa nak datang kat rumah kita belajar mengaji? Kita mungkin ada semangat tu, tapi orang tu tak ada. Tapi Kak, saya selalu minta doa dengan Allah. Cakap, "Ya Allah, hai, aku betul-betul nak belajar mengaji." Saya sampai cakap apa tau Kak? Saya pernah cakap ni dengan Ustaz Ahmad Dusuki. Saya cakap, "Ustaz, saya ni nak belajar agama Ustaz. Saya nak belajar mengaji Ustaz. Tapi Ustaz, saya ingat saya kena kaya dulu Ustaz. Saya kena ada duit 1 juta, 2 juta supaya saya boleh cuti Ustaz. Lepas tu saya nak belajar mengaji setahun, belajar agama." Ustaz cakap apa? "Kalau awak doa macam tu memang Allah tak akan bagi," dia kata. Dia kata sebab apa tau? Kat sinilah kita kena berkorban.
kat sinilah Allah nak tengok mana yang kau nak dulukan. Kau nak dulukan dunia atau kau nak dulukan akhirat? Apa yang kau kejar sebenarnya? Dunia kalau kau kejar tak akan habis. Kau Betul. tak akan puas. Tapi kat mana pengorbanan kau? Kalau kau dah ada duit baru kau nak belajar agama, kau tak tahu ni. Tanta besok aku ambil nyawa kau. Kat mana yang kau nak berkorban sekarang ni? Sekarang ni dalam masa kau sibuk ni, apa pengorbanan kau untuk agama? Kan? Saya dengar tu Kak, saya terus sedih saya terus cakap, ya Allah, salah rupanya apa yang saya fikirkan selama ni. Salah apa yang saya niatkan selama ni. Sekali Kak, PKP 1.0. Duduk rumah kan? Duduk rumah belajar mengaji lah. Alhamdulillah. Betul? Kan? Sekarang ni Kak, alhamdulillah, sebelum tidur, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, al-mulk sebelum tidur tiap-tiap malam tak pernah miss. Pagi lepas subuh ngaji, Yasin. lepas Yasin. Allahu akbar dengan Kalau dengan apa nama, isteri. kalau kita perasan kan, Abang Nabil apa Ya. semua, Kak Irma kan. Mm-mm. Mungkin dulu 10 tahun lepas lah orang akan pandang Nabil Ahmad ni seorang yang something yang macam ni memang Habis teruk lah ni. ni. Habis Memang lah. teruk. Orang yang pernah cakap dekat Abang Nabil macam tu, yang pernah keji, yang pernah macam-macam. Satu kali Allah memberi hidayah kepada seseorang itu, Allahu akbar. Abang Nabil boleh baca Al-Mulk. Setiap malam baca Yasin tak tinggal, ada amalan-amalan khusus. Orang yang bercakap tu dia pernah buat tak? Allahu akbar. Maknanya kita tidak boleh melihat kepada orang itu sekarang, tetapi kita kena melihat kepada orang itu bila dia mati. Kan kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, matilah aku dalam keadaan baik dan janganlah mati aku dalam keadaan kematian yang buruk. Sebab itu semakin mana Abang Nabil jalan usia, semakin usia di mamah usia, tiba-tiba Allah bagi satu hidayah. Yang hidayah ni tidak boleh dibeli dan dijual. Allah je bagi. Allahu akbar. Boleh baca Tapi Al-Mulk, boleh Nabil baca pun tak Yasin. tua lagi. Apa dia? Nabil pun belum tua lagi pun. Tak tua sangat pun. Tapi kalau tengok janggut tu kira macam tua jugalah. Benar. Sebab dia sekarang dah ke arah itu. Sekarang bukan saja dia baca Al-Mulk, Yasin, apa segala macam tu, tapi Nabi juga dah ikut pergi tabligh keluar, pergi pendakwah, betul. Bukan saja setakat. Alhamdulillah, Kak bangga, Kak gembira sangat dengar. Nabi orang selalu menganggap orang seni ni kan orang yang tak beragama, orang yang jauh daripada agama. Tapi dia tak tahu kan. Takkanlah kita nak baca Quran, nak sembahyang, nak tunjuk dalam IG dah. Betul, itulah yang sekarang, zaman sekarang ni adalah zaman pada saya lah Kak, yang kita nampak bila kita belajar ni, zaman sekarang ni disebabkan terlalu ramai yang menunjuk amal dia orang. Ramai yang menunjuk dia orang punya sedekah, dia orang punya solat, dia orang punya amal-amal ni dia orang tunjuk. Dan orang tahu kat sini kita kena belajar. Ini adalah zaman untuk kita buat amal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je yang tahu. Kita dengan Allah je yang tahu. Sebab apa? Ikhlas tu seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Ya. So kita nak belajar ikhlas tu. Memang akan ada yang tak setuju dengan apa yang kita cakap, Dai. Apa yang kita cakap Kak Irma. Sebab apa dia orang kata, kenapa tak boleh tunjuk pula? Niat kita nak orang lain pun berbuat baik. Niat kita nak orang lain pun turut buat amal. Betul. Tapi ini zaman yang kau tahu nak buat amal macam mana. Kat mana yang kau tak boleh belajar buat amal? Cuba kau bagi tahu. Dekat internet ada. Kau nak belajar zikir apa? Semua ada dekat internet. Kau nak belajar solat apa? Semua ada dekat internet. Ustaz punyalah ramai. Orang zaman dulu, zaman sahabat dulu, kita cakap dia orang consider sedekah tunjuk itu baik, sedekah tidak tunjuk itu lebih baik. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, kenapa sedekah tunjuk itu baik? Sebab zaman tu nak tunjuk
untuk orang nak jadi ikutan. Zaman tu mana ada social media. Yang kalau nampak kau buat pun berapa orang. So dia amal dia berjangkit dari satu orang kepada satu orang, daripada satu orang ke satu orang. Itulah usaha agama dulu. Kan konvensional, cara tradisional. Kan, tapi zaman sekarang ni tu saya cakap macam mana nak belajar ikhlas. Sebab apa? Bila kau tunjuk tapi kau kata kau ikhlas, kita jangan apa ni? Jangan sombong lah. Kita jangan tak mengaku lah. Betul. Sedikit sebanyak bila kita post, kita sedekah dekat Instagram, kita baca tak komen? Cuba tanya diri sendiri. Betul. Kita tengok tak komen? Puas tak hati bila orang kata baiknya dia ni. Ya Allah. Inilah benda yang patut kita tak sangka dia ni buat amal macam ni. Dan benda tu sikit sebanyak daripada niat kita yang ikhlas tadi, dia akan rasa ujub dekat dalam hati. So zaman ni kita nak kikis dunia daripada diri kita kak. Kita nak kikis. Dai kita nak kikis benda-benda dunia ni. Kita nak kikis daripada pujian tak mengangkat aku, tomahan tidak akan matikan aku. Aku adalah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas aku untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu orang bila baca komen jadi murung. Baca kena ni jadi murung. Saya tak payah cerita orang, saya cerita saya je. Dulu kak, dai, orang kalau komen tak kelakar, weh, jangan komen tak kelakar ke apa ke. Ya Allah, saya akan tanya isteri saya, I kelakar ke tak? You cakap betul-betul. you cakap, I kelakar ke tak? Dek, satu komen. Itu satu orang komen tu. Kita jadi down, jadi marah, murung, duduk dalam bilik. Rupanya aku tak kelakar, orang tak appreciate aku. Apa aku buat selama ni orang tak hargai aku. Tapi bila dapat satu pujian, hoi, bawa anak bini pergi shopping mall, belanja, apa nak ambil. Ini hari, daddy gembira hari ni, orang puji daddy. Ini hari nak apa? Nak rumah. Nak apa? Cakap. Rumah punya sombong. Bagi punya gembira beli rumah. Tapi itu beza dia Dai kan. Betul. Satu orang yang hidup atas dasar pujian dan tomahan makhluk. Itu dia. Kan saya cerita saya lah kan. Saya cerita saya. Tapi satu hari tu dalam keadaan saya tertekan dek kerana tomahan dan tomahan dan cacian netizen, saya terbuka satu video. Saya terbuka video Ustaz Somad. Saya tak tahulah, Allah ni memang maha baik lah. Allah memang baik. Kan? Allah memang baik. Kita je yang tak reti nak syukur. Kita je yang lupa Allah SWT. Allah ni baik sangat kak. Ada satu hari ni saya tengah murung tau kak. Saya tengah murung sebab saya kena kecam gila-gila kan. Lepas tu saya buka je TV. Saya buka YouTube, saya biar je. Tiba-tiba keluar satu video Ustaz Somad. Ustaz Somad cakap apa tau? Allahu Akbar. Saya ingat sampai ini hari sebab inilah ayat yang beri saya satu pemikiran baru, satu orang cakap perspektif baru. Dia cakap apa tau? Kalau satu orang dia sedih, dia kecewa kerana apa ni cacian manusia, dan satu orang dia happy, dia gembira sepanjang hari kerana pujian satu orang manusia, dia tak ada iman kak? Bayangkan tu. Dia tak ada iman. Ustaz Somad cakap, kalau engkau hidup, kalau engkau kecewa, engkau murung atas satu cacian makhluk, kau gembira atas satu pujian makhluk, engkau tak ada iman kak? Bayangkan tu. Ya Allah. Susah. Bayangkan tu. Ya. Susah tu kita nak kontrol emosi kita tu. Ya. Saya dengar tu kak. Saya terus cakap apa tau. Ya Allah. Masa tu kita semayang-semayang lah juga. Walaupun subuh kadang-kadang 8.30 kan. Zohor, Asar, Maghrib, Isyak. Alhamdulillah. Boleh lah lagi. Tapi subuh tu kadang-kadang gagal dulu. Bila kita dengar tu kak.
bila kita dengar orang cakap tak ada iman tu, akak bayangkan tu, tak ada iman maknanya kau tak akan dapat masuk syurga. Azab kau dalam neraka. Betul. Dekat padang mahsyar kau punya balasan tu teruk. Ini belum cerita neraka lagi ni. Ini daripada kubur sampai ke padang mahsyar ni je dah cukup dah. Bayangkan tu kalau kita tak ada iman macam mana. Saya terus bangun tak? Saya bangun, saya cakap, ya Allah, aku ni tak ada iman ke? Ya Allah, saya terus bangun, saya mandi, saya ambil wuduk, saya solat sunat taubat. Saya terus alhamdulillah Kak sampai hari ni. Sampai hari ni Kak. Sampai hari ni saya off comment. Off comment tak? Tak ada Kak, tak ada. Oh. Betul. Hang ni sukalah main-main kat aku. Sekali off komen. Sampai hari ni Kak, Aduh. kita baca lah apa-apa pun tak ada kesan dekat dalam hati kita, insya-Allah. Kental lah. Dia dah kental. Sebab apa? Iman, kita nak iman tu. Kita nak iman tu melangkaui semuanya. Kita nak cakap dengan diri kita, ya Allah, kan, aku ada iman ya Allah. Dan itu yang kita akan buktikan pada diri kita dan kita akan buktikan pada Allah. Start daripada hari itu Kak, itu yang kita belajar. Macam mana nak buat semua benda untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baik dengan isteri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baik dengan keluarga kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dengan orang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa-apa pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa je yang orang cakap kat kita tu, dia dah tak ada efek. Dia dah tak ada kesan dekat kita dah. Sebab apa? Kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia susah tapi dia tak mustahil untuk kita dapat benda tu. Sebab tu kita kena minta doa dengan Allah banyak-banyak, sebab yang boleh bagi kita kekentalan dalam kehidupan ni pun bukan benda lain Kak, memang Allah aja. Allah SWT aja. So kita nak buat apa, kita nak minta dengan orang lain aja Kak. Apa lagi bila kita berada di dalam industri seni ni ya, Nabil, kita terbuka dan terdedah dengan kutukan dan pujian. Dua benda tu adalah makanan rutin kita. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Mas Ishak Ibnu Ali. Apa khabar Mas daripada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa di Jakarta. Alhamdulillah. Mas, selamat hari raya semuanya, selamat. Selamat ya, hari raya ini teman-teman saya Mas, yang Mas. Itu Dai Said, dia juga terkenal kok di Indonesia kan? Dia pernah masuk dalam program Indonesia dan pernah menang di Indonesia. Yang di bawah itu di sampingnya Mas itu dia pemain sinetron. Pemain sinetron. Sekarang sudah jadi sutradara. Dia juga sekarang sudah jadi ustaz. Tahniah. Terima kasih Mas. Saya pernah main sinetron Mas. Mas, saya pernah main sinetron, bawang putih, bawang merah Mas. Jadi bawang putih ke bawang merah? Bawang goreng. Dia bawang goreng. Bercampur aduk lah tu. Bercampur aduk. Tak cakap macam orang Indon pun. Cakap macam orang Indonesia. Mas Orang Aceh. Orang Aceh lah Nabil. Orang Aceh. Orang Aceh, jadi bahasa sedikit Melayu. Masya Allah, alhamdulillah. Mas, hari ni kami nak belajar. Mas Ya. Ishak ni ada dalam kumpulan Sufi Nusantara. Masya Allah. Jadi dia ada buat lagu-lagu Islamik, program-program Islamik. Mas, mungkin ada gimana keadaan gimana keadaannya COVID di Indonesia ni? Belakangan sedikit sensitif, tapi sekarang alhamdulillah sudah membaik. Jadi alhamdulillah, karena ada yang namanya di sini PPKM. Jadi orang-orang tidak banyak keluar, hanya duduk di rumah. Dan alhamdulillah itu sangat membantu. Mas sekarang di Jakarta atau di Aceh? Saya di Jakarta sekarang. Oh, di Jakarta. Ya. Oh, pikirnya di Keadaan- Aceh. Keadaan di Jakarta gimana Mas? Orangnya? Orang-orangnya Tenang. yang pasti tidak semua seperti saya.
Mana punchline juga ni. Punchline. Kerana hari tu saya ada nonton di Instagram Mas. Di Jakarta tu ramai orang yang matinya kena COVID tu. Mas ada tonton di tanah kuburannya begitu ramai menghantar jenazah kerana COVID. Ya. Ya, itu betul adanya dan saya tapi tidak dapat pastikan apakah itu betul meninggal akibat COVID atau bukan. Tapi kita ikut saja. Tetapi ya Allah mau seperti itu. Allah mau seperti itu. Kita pengikut. Tak dapat bilang apa-apa kan? Ya Mas, ya Mas. Masya Allah Jadi, Mas. apalagi orang-orang di Indonesia dia lagi perlukan menyara kehidupannya dari takut sama COVID ya. Kalau di sana ramai orang susah kan Mas, jadi mereka enggak takut. Mereka tetap keluar kerja kerana mereka mau kasih makan keluarga. Benar? Ya betul. Jakarta kan penduduk banyak. Ya. Bermacam ragam manusia ada. Jadi sama seperti Kuala Lumpur kan kota besar. Yang misalnya katakanlah ekonominya membaik pasti mereka akan di rumah. Tapi yang dari menengah ke bawah mereka akan sedikit bandel istilah. Tahu bandel ya? Bandel. Degil. Degil ya betul. Oh degil, ingatkan yang baju tu. Ya. Tetap keluar cari. Tetap keluar. Jadi gimana raya hajinya gimana? Besok? Tak ada. Tangguh juga ya? tak ada. Tangguh. Ini kalau hari raya haji kan kita tak boleh pergi sendiri. Kerajaan harus bawa. Oh. Kan betul? Oh di Indonesia. Kalau hari raya haji seperti biasa namanya. Ini kita harus berhari raya sekarang. Iya. Kita sekarang silaturahmi itu berhari raya juga. Tapi untuk berangkat ke Haji. ke Mekah, ke Tanah Suci, ke haji, itu kan urusan dengan pemerintah. Ya. Oh. Ya maksud saya Pemerintah ini sambutan raya hajinya gimana? Ada sembahyang raya di masjid atau gimana gitu? Insya Allah di beberapa masjid ada, tetapi masjid-masjid besar tak ada. Oh. Masjid-masjid Sama lah kita. seperti Masjid Istiqlal itu masjid negara. Masjid besar negara itu tak ada. Tapi masjid di kampung-kampung tetap. Apalagi di Aceh ya mesti ada. Dimanapun. Di Aceh masih kan? Alhamdulillah di Aceh semua lancar, tak ada apa-apa. Kerana Masya kan Aceh Allah. itu serambi Mekah. Jakarta saja yang apa. Ya benar. Saya Jakarta percaya je. orang-orang di Aceh itu dia pun bandel juga. Jadi mereka pun punya prinsip hidup juga kan. Jadi mereka pasti mempertahankan untuk masih terus pergi ke masjid ya di Aceh ya. Betul. Karena sebenarnya apapun itu penyakit separah apapun penyakit apa tu, kan kita hanya berlindung sama Allah. Ya. Tapi di sebalik itu adalah usaha kita sedikit. Tapi bukan berarti usaha itulah yang bantu, taklah. Betul. Mesti Allah lah yang bantu. Usaha itu ikhtiar saja. Tapi gak semua orang gitu Mas. Ya. Gak semua orang gitu. Memang tak. Tapi andai kata kita macam tu ya bersyukur, alhamdulillah. Faham. Betul. Jadi Mas, saya tu sebenarnya begitu teruja untuk mendengar lagunya Mas. Labaik Allah. Masya Allah. Labaik. Ya. Itu lagu yang menyebabkan saya terpesona untuk Abang Nabi dah skip tadi kat Mama Irma. Hah? Abang Nabi dah skip tadi. Belum. Ya. Dia belum selesai. Kita tunggu dia. Dia penutup takbir dia. Bateri. Labaik Allah. Masya Allah. Silakan Mas. Saya juga kepinginan untuk mendengarinnya. InsyaAllah. Kita main biasa aja ya. Baik. Baik Mas. Enjoy aja. Saya tidak betul-betul mahir di alat musik. Biasa ada yang bantu, tapi ini bolehlah buat kita. Bisa Mas. Alhamdulillah Langsung, Mas. ini langsung mulai. Mulai. Langsung dong. Ya. Dan semoga sama-sama kita berdoa sama Allah. Semoga tahun depan Malaysia boleh pergi haji. Belum. Tahun ni tak ada. Tahun depan semua boleh lagi. Amin. InsyaAllah. Amin.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, puji syukurku tiba panggilan atas namaku. Lama ku tunggu, lama ku rindu akan Baitullah dan Hajar Aswadmu. Sama-sama ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Sujud syukurku, wahai Tuhanku, tiba panggilan atas namaku. Lama ku tunggu, lama ku rindu ziarah atas makam Rasulmu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Malam ini kita benar-benar pasrah sama Allah. Semoga Allah sebut nama-nama kita untuk berangkat tahun depan. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Hari ini ku pasrahkan tanpa sayapku, kau terbangkan atas izinmu. Semua berlaku, hamba datang atas panggilanmu. Hari ini ku pasrahkan tanpa sayapku, kau terbangkan atas izinmu. Semua berlaku, hamba datang atas panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah.
Laziz. Allahu Akbar. Ya Allah. Terima kasih Mas kerana sudi. Salam saya buat seluruh rakyat di Malaysia, semuanya, seluruh kerajaan di Malaysia. Semoga Allah lindungi Amin. semuanya. Amin. Amin. Alamin. Begitu juga kami Terima juga dari kasih. Malaysia mendoakan semoga di Indonesia juga terselamat dari COVID ya. Semoga semuanya mendapat kekuatan luar biasa untuk berdepan dengan COVID ya. InsyaAllah. Semangat semuanya. Saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat Kak Irma Fatimah. Saya dulu waktu duduk di Malaysia, saya tahu beliau ni Mak Chun namanya. Mak Chun. Jual bedak sejuk kan? Ya. Masih lagi ya? Sudah ada kedai lah. Mas dulu tinggal di Malaysia, ngapain? Ada apa di Malaysia? Kerja ya? Iya, pernah hidup di Malaysia, kerja, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kenal di sana. Orang Malaysia baik-baik. Alhamdulillah. Begitu juga orang Indonesia ya Mas. Rajin-rajin. Ya namanya Muslim, semuanya bersaudara. Jadi Mas kenal kan sama bapaknya Nabil tuh? Bapak Mana? saya Ahmad. Bapak saya Ini Ahmad Pak Nabil namanya. nih namanya nih. Ya, Pak Nabil. saya ada kenal beberapa banyak artis Malaysia, tetapi lebih banyak yang dulu-dulu seperti Salim, Azwan almarhum, Azwan Ali. Iya, Azwan Ali. Azwan Ali, apalagi Peramli ya. Itu hormat itu dah. Piramli sudah pasti Indonesia semua kenal sama Piramli. Azwan Ali buat apa? Kau ni pun agak-agak Azwan Ali buat apa? Baik, tak sebut Azwan Ali. Aduh. Allahu Akbar. Okey Mas. Terima kasih Mas, banyak. nanti kita Jaga mau diri, panggil, ada lagi apa-apa yang Mas mau berkongsi dengan kita Mas? Ya, saya kalau untuk dalam kalau mau diceritakan nanti makin panjang ceritanya, makin banyak pasti. Baik, ini mungkin ada beberapa orang lagi yang mau ikut atau bagaimana. Madu 3, Mustafa Debu minta lagu Madu 3, saya tak boleh nyanyi lah. Ya, kita ada Mas Mustafa Debu juga lagi nonton ya, Mas Itu dah. Mustafa ya? Ada Mustafa Debu hadir. Assalamualaikum Syekh. Syekh Mustafa, tapi Ini mau berkah. masuk ya dia? Ini berkah Syekh Mustafa Debu saya boleh hadir sini. Masya Allah. Saya berterima kasih banyak-banyak buat Kak Irma Fatimah. Tapi kita juga rindukan Debu juga ya. Kita di Malaysia kan kenal kok sama Debu. InsyaAllah nanti kita atur, insyaAllah boleh depan. Iya, nanti kemudian selepas ini kalau menjadi kesudian kepada Mas Mustafa ya untuk bersama saya live nanti insya-Allah kapan-kapan ya untuk kita berkongsi lagu-lagu dari Debu. Dari terutamanya lagu dari Sufi Nusantara ya, meskipun nggak punya album tetapi lagu-lagu Dan Sufi Nusantara. lagu. Maaf, perlu saya sampaikan Sufi Nusantara itu memiliki banyak sekali senimannya. Dia dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Saya dari Aceh, ada dari Sunda, ada Palembang, ada banyak sekali. Ya. Karena saya mengikuti Sufi Nusantara, jadi walaupun lagunya Terima bukan kasih. ada album, tapi lagunya benar-benar. Karena itu saya suka lagu Labaik Allah itu waktu pertama dengar Mas nyanyi itu, wah sebab sekali dada saya dengar. Masya Allah. Teringat saya di Mekah. Terima kasih banyak. Karena itu saya undang Mas untuk live bersama saya. Jadi kita juga Semoga ada abangnya apa tuh? Abang Ami ya. Oh ya, Abang Ami. Abang Ami juga mau masuk kok. Abang Ami daripada Kalimantan. Sekarang? Ya. Beliau sekarang? Kehormatan bagiku kapan aja malam ini saya mau jadi pendengar yang baik. Mustafa Debu. Mau jadi pendengar aja. Jangan gitulah Mas. Saya nonton Mas selalu di dalam Instagram. Di dalam live juga Mas. InsyaAllah Mas. Karena kita tuh
bukanlah mau menjadi pendakwah. Saya sama anak Dai Said ini, kita kalau Khamis malam Jumaat kita bikin maulid kadang-kadang. Kita bikin Hadrah Basaudan, Hadrah Basaudan belum lagi. Bacaan Yasin gitu di live IG ni. Jadi pada hari Jumaat malam kita belajar bahasa Arab itu santai-santai aja. Santai-santai aja bahasa Arabnya kita belajar. Jadi kami malam Jumaat supaya anak-anak ini semua gembira. Tak udah lagi PKP, enggak bikin apa-apa, jadi kita buat gitu. Jadi terima kasih banyak-banyak Mas. Mudah-mudahan saya juga berterima kasih buat Bang Nabil, buat Bang silaturahmi berpanjangan. Bang Nabil, Bang Said. Yang saya. Terima kasih banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Salam buat semuanya seluruh Malaysia. Terima kasih banyak. Kak Aimah Fatimah, terima kasih semuanya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabil, tengok dia orang sebenarnya kan saya sebenarnya memang teruja dan sangat-sangat menjadi orang kata fan kepada Indonesia ni kerana mereka punya ukhuwah mereka sangat luar biasa. Dan diorang punya perjuangan ni lagi luar biasa lah sebab diorang berjuang nak merdeka. Jahat ni Abang Nabil ni. Apa dia? Apa dia? Kau main-main Nabil aku cakap. Bukan, dia tak jumpa butang X tu tadi, abang tu. Oh. Dia lama gila dia macam tapi dia buat macam dah keras. Dia buat macam dah keras tapi dia tak jumpa. Dia macam tapi aku nampak tangan dia gerak-gerak kak. Dia macam gerak-gerak. Okey, sebelum kau jangan nak pergi mana-mana Abil. Apa dia kak? Tak kak. Tapi terkesan lah macam kita kan dah pergi dari saya kan dari saya dah buat ni kan. Belum. Dah pergi umrah. Dah pernah Belum. pergi Saya belum. umrah? Saya tak pernah pergi umrah. Belajar je dekat Mesir tapi belum pernah pergi ke Mekah lagi. Belum ada rezeki Abang Nabil. Dia macam mana dari kalau belajar kat Mesir tapi tak pergi ke Mekah Madinah tak ada. Sebab Mesir dia lain. Apa nama, kalau macam Mesir dia punya Afrika. Kalau Saudi, Yaman itu Hijaz. Kalau Palestin, Jordan itu Dari belajar kat Syam. mana? Tahrim ke? Dari belajar kat Tahrim ke? Saya pergi Mesir, pergi Tarim juga. Hadramaut. Masya Allah, powernya. Abil dah pergi Tarim. Jom. Saya tak ada. Itulah. Nabil, tahun ni jom kita pergi Tarim. Ya Allah Hujung tahun. kak. Nak sangat. Jangan kata Tahrim. Nak pergi Ampang pun kena lalu roadblock. Jangan kata Tahrim. Ni nak pergi Ampang ni pun dia suruh patah balik. Balik. Kau nak pergi mana ni? Allah, saya cakap macam mana ni cik? Saya nak pergi ambil Arnab kat rumah. Ambil Arnab. Kalau dah habis PKP Nabil. Dah habis PKP. Hujung tahun ni kita pergi Tarim. Ayo. Saya memang first kali dapat je keluar ni. Saya first kali akan pergi LHDN untuk clearkan nama. Lepas tu memang nak pergi umrah lah. Ya, sebab kalau pergi Tarim, kalau kita pergi Tarim, kita boleh pergi umrah daripada Jeddah 2 jam ke Tarim. Ya. Betul. So kita boleh pergi Mekah dulu sebab sebelum ni yang terakhir kita pergi Tarim, kita pergi Mekah dulu, kita umrah dulu 2 minggu di Mekah, lepas tu kita pergi Tarim. Masya Allah. Betul. Seronok. 3 bumi yang kena pergi. 3 bumi yang kena pergi. Pertama Mesir kota ilmu. Yaman kota akhlak, Mekah kota ibadah. Allahu Akbar. Mesir ilmu memang mantap gila. Semua fatwa-fatwa kebanyakannya menggunakan daripada Azhar. Sebab tu Mesir dipanggil sebagai Ummud Dunia. Ibu segala ibu segala negara, ibu segala dunia. Mesir. Kedua Yaman, kota akhlak. Masuk je dia Hadramaut Tarim. Susah gila nak tengok orang mengumpat, susah gila orang nak tengok orang buruk sangka, susah. Bahkan kata para habaib di sana, Habib bagi tahu,
kalau kamu masuk di Hadramaut ataupun di Kota Tarim, tengok anjing pun kena baik sangka. Boleh jadi anjing itu lebih baik daripada kamu. Allahu Akbar. Ha. Betul lah. Tapi betul. Kita ni selalu ingat kita ni mulia, kita ni baik. Tapi nama anjing ada tau dalam Quran. Dalam surah Kahfi ada tau. Betul. Jangan main-main. Kita ada nama. Ahmad Nabil ada nama dalam Quran. Ahmad Nabil ke cover ganda lah masa saya kan. Tak ada. Janganlah kita selalu membangga diri kan. Betul. Kita ni lebih baik daripada orang lain, sedangkan nampak anjing tu pun Allah sebut dah lah berapa kali Dai dalam surah Kahfi 3 kali kan. Tapi dia tak sebut Kitmir tu. Kitmir tu dia tak sebut, tapi cerita dekat Ashabul Kahfi tu ada anjing dengan pemuda-pemuda yang sembunyi di kahfi ataupun gua. Kan? Allahu Akbar. Jadi kita duk sembang ni, kita tak dengar lagi takbir daripada Syekh kita ni. Syekh Nabil. Tapi kita simpan takbir itu di penutupnya. Tetapi sebelum kita nak berakhir pukul berapa ni? Tak ada dengar suara dah. Dia tengah rehearsal. tengah rehearsal. Saya part yang bawah tu selalu tersasul. Okey, tak apa. Sebelum kita dengar Nabil punya apa nama orang kata Nabil Takbir. Mana boleh nak Nabil. Yelah, Sabar Nabil, insyaAllah, awak kena penutup. Boleh. Saya tutup lah, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Awak kan hebat sekarang ni. Subhanallah. Saya ni siapa pula ni, Kak? Allahu Akbar. Ini kawan saya dari Kalimantan. Yang lampu tu. Assalamualaikum Syekh. Oish. Abang Ami ni juga dalam kumpulan Sufi Nusantara tu. Fans betul Mama Irma Ya. Jadi Abang Ami malam ni, okey, kita dah cerita tentang bagaimana kita dah dengar penghijrahannya Nabil, bagaimana Nabil mendapat orang kata hidayah Sebab tu aku panggil Nabil untuk program aku Sebuah Kehidupan, dia tak boleh nak share. Mentang lah bukan program tu, dia tak dapat nak share. Malam ni saya dapat dengar dan saya rasa macam ya Allah, alhamdulillah saya dapat dengar cerita Nabil, bagaimana saya melihat perubahan Nabil, dan kita bercerita tentang bagaimana kita mula bukanlah 100% tapi setidak-tidaknya kita dah mendekatkan diri kita pada Allah, kita rasa kita dekat pada Allah, kita rasa kita kenal diri kita sedikit dan jauh lagi perjalanan kita. Maka tadi kita dah dengar macam-macam, kita nak flashback baliklah tentang diri kita waktu kita di jahiliah dulu. Zaman jahiliah kita. Waktu kita lupa tentang Tuhan, lupa tentang waktu kita nak solat. Tak peduli pun waktu solat kan. Tak peduli pun pasal Quran dan sebagainya waktu dulu Dan saya nak Abang Ami, boleh tak kalau Abang Ami berkongsi dengan saya tentang bagaimana kejahilan Abang Ami dulu. Syairnya Abu Nawas itu. Siap, insyaAllah. Welcome Abang Ami Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Ami. Masya Allah Abang Ami. Kita semua dah banyak dengar cerita pasal Abang Ami. Abang Ami ceritalah lagi. Aku udah lama tunggu sampai aku bawa golok gak masuk-masuk. Ya. Cerita tentang Abu Nawas. Bisa diulang? Putus-putus bang. Dia sangkut-sangkut lah. Ke saya je ke? Saya tengok Dai Said elok je. Dai Said memang elok. Maksud saya Dai Said tak putus-putus. Ya, ini dengar suara? Okey, dengar. Dengar. Ya. Ya, Mama Emma. Ada yang bisa? Bisa diulang Mama Irma? Oh,
enggak dengar. Okey, saya mau dengar ini. Saya mau tahu, saya mau cerita tentang syairnya yang ditulis oleh Abu Nawas ketika mau meminta ampun dari Allah. Ya. Oh iya. Jadi saya termasuk orang yang suka syairnya Abu Nawas. Sewaktu dia kecil, dia dididik agama dengan baik. Dididik agama dengan baik oleh orang tua. Dan ini sebagai introspeksi diri saya juga. Bahwa kita sebagai manusia, perjalanan hidup, kadang ada hal-hal yang dapat merubah keimanan kita. Nah, di saat dewasa, dia mulai terjerumus oleh hal-hal yang berbau maksiat. Cuman dia punya kelebihan, dia seorang penyair yang sangat terkenal pada tahun 756 sampai 814. Nama asli Abu Nawas itu Abu Ali Al-Hasan, ya. Al-Hakami kalau nggak salah. Saya tidak begitu mendalami tentang Abu Nawas, hanya saja saya senang dengan syair-syair yang dia buat. Di saat di penghujung usia, dia mulai bertaubat atas kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, di situ dia membuat syair-syair untuk memohon ampun dan pengakuan dirinya bahwa dirinya penuh dengan dosa-dosa besar. Ya. Aku rasa singkat seperti itu. Oh, jadi makanya lahirnya sebuah lagu ya daripada syair itu, Mas ya? Ya, banyak sekali yang mengcover lagu syair Abu Nawas, banyak sekali. Dan aku kemarin hanya mencoba menyanyikan. Jadi ya cukup buat renungan diri. Ya, tapi hari ini kita mau renung bersama-sama, Mas. Boleh? Sama-sama, ayo. Ya, Saya kalau sedang Mas bisa renung nih. nyanyikan lagu itu Saya juga, sedang Mas, renung, Mas. untuk Saya kita. sedang renung, Mas nih. Saya sedang renung, Mas. Oke. Bang Nabil ya. Bang Nabil ya. sama Daisyet. Ya. Daisyet. Oke, bayangkan kalau kita pernah buat kesalahan-kesalahan dan kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah karena Allah maha luas sekali rahmatnya, lautan rahmatnya luar biasa. Dan saya ingat beberapa bahasa sufi, kita itu duduk di pinggir pantai, lautan rahmat Allah sambil menuangkan segelas demi segelas dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita itu segelas demi segelas kita tuangkan di lautan rahmat Allah. Jadi luar biasa rahmat Allah. Jadi mudah-mudahan dengan syair ini kita bisa dapat kesempatan untuk bertaubat. Insya Allah. Silakan, Mas. Amin. Nggak pakai musik ya? Oh, nggak pakai ya? Oke. Nggak pakai musik. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار جحيمي فهب لي توبة واغفر
ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاشي عتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تنترد فمن نرجو سواك ya. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Allahu Mas. Akbar. Allah. Saya sebenarnya lagi sakit, Oh, sakit. lagi demam. Ya, Allahu Akbar. tadi dari Semoga dokter Allah. saya Semoga Allah harus bagi istirahat. swab test, Mas. Amin. Jadi jadi suara nggak maksimal dan mudah-mudahan ini bisa jadi silaturahmi buat kita. Insya Allah. Saya Ya, dulu mudah-mudahan. pernah ke Malaysia tapi ke Kuching ikut kejuaraan silat Ya. di sana. Oh, Mas Masya Ami Allah. juga, Mas Ami juga mengajar silat ya. Mhm. Kalau saya Masya pernah tahu. Allah. Ya, jadi Mas kalau datang ke Kuala Lumpur jangan lupa ya, kita ketemu ajar saya silat pula. Allahu Akbar. Insyaallah. Terima kasih kerana bersama-sama saya dan di Kalimantan kamu Mas, kamu di Kalimantan di mana, Mas? Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, kamu Kalimantan. Samarinda. Saya selalu tengok Ya. Samarinda tu, drama tu, Samarinda. Kan? Kaiman. Dulu kan ada drama Samarinda, ingat tak? Tiap-tiap petang. Itu Mantap. sinetron, ni tempat Babil. Buat hal habis ni. Tak kena dengan aku ni. Mas, kami doakan Dan cepat tempatnya kat Kalimantan sembuh, cepat tu. sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mas. Makasih banyak. Cuma semoga Okey. berurusan dengan lagu-lagu yang bagus-bagus ya. Amin, amin insyaallah. Oke. Kita ketemu Assalamualaikum. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jaga diri Mas. Hingga ketemu lagi Mas. Nanti kami ke Indonesia makan bebek goreng. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Kak, kawan Kau memang suka buat perangai. international, Bil. Kau memang suka buat perangai, Bil, eh? Kak, kawan kau semua international Ada lagi? Aceh, Kalimantan. Samarinda. Ada lagi? Kalau aku tahu kawan kau semua international ni, aku bawa bibi aku semua duduk sini tahu. Dia orang dah rindu sangat nak balik kampung tu. Aduh. Memang suka buat kelakar lah, Bil. Kau suka lah bagi orang gelak. Tak, Aduh. aku tengah nak hilangkan Tak, nervous ni kawan-kawan, Kak. Itu
diorang tu semua ada grup. Diorang buat lagu-lagu ketuhanan. Aku adalah peminat diorang. Faham? Yelah, tapi tadi memang terkesan lah. Itu suara demam tu. Kau bayangkan kalau dia sihat tadi. Aku ingat menangis kita tu. Kan? Rasanya bila dia kat dalam masa dia record kat dalam tu, sebenarnya lagu Labaikallah tu dengan muzik Ya Allah Tuanku. Itu baru dengan gitar je. Bayangkan kalau dengan muziknya. Sebab aku dah dengar dengan muzik tu. Jadi memang wow, gila lah aku suka. Macam tu. Memang aku suka. Jadi Kan? sebab kita share malam ni bukanlah nak tunjuk yang kita ni kawan ada banyak kawan-kawan international, tidak. Itu je lah kawan-kawan yang ada pun. Taklah ramai mana pun. Tapi Jadi, tadi Kami kan dia, tadi dia baca Ha. tadi apa syair apa? Syair Abu Nawas. itu adalah syair Abu Nawas. Abu Ilas Tulil Firdaus tu tadi disebut nama orang lain. Tu saya rasa ini syair Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i. So Muhammad bin Idris Syafi'i ni yang menulis syair ni. Ilas Tulil Firdaus. Betul. Syair Imam Tapi Syafi'i. sebenarnya asalnya, dia kata asal tu syair tu adalah apabila Abu Nawas nak minta di penghujung pengakhiran hidup dia, masa dia nak bertaubat dengan Allah tu, setelah dia kan banyak buat maksiat, Abu Nawas ni kan jahat sikit kan. Jadi bila dia nak minta ampun pada Allah, dia karamkan syair tu. Mungkin syair itu yang di carry forward oleh beberapa orang, diambil oleh beberapa orang sampai dibuat cover oleh beberapa orang. Oh. Mungkin ada orang mengambil syair itu tersebut kan. Mungkin lah kot. betul. Tapi syair ini dicipta oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ma'ruf. Dia menjadi mufti pada umurnya 7 tahun, 8 tahun. Imam Syafi'i. Jadi kalau mungkin orang yang berbuat maksiat itu mengambil syair Imam Syafi'i ini menjadi asbab dia masuk syurga. Tapi bukan Imam Syafi'i yang dimaksudkan. Takut nanti confuse. Imam Syafi'i ni memang orang yang soleh, orang mukmin, orang soleh. Tak pernah ada dosa. Sebab Imam Syafi'i ni dia hafal Quran seminit berapa saat je. Sehingga kan satu hari dia berjumpa dengan Imam Waqi'. Dalam kitab disebut Syakautu ilal Waqi'. Aku telah berjumpa Imam Waqi'. Sesungguhnya aku telah kacau hafalanku. Maka Imam Waqi' kata, ada buat apa nama ni dosa tak? Dia fikir-fikir, ada. Aku terlihat betis wanita. Allah. Disebabkan itu hafalan aku rosak. Tapi kita Patutlah da'i. ada. Patutlah saya. Kita bukan kita gitu. Allah. Kita memang ada apps tu, TikTok tu. Bukan Saya pun ada juga. Tapi kita skip laju. Allah. Ya ke skip? Skip. Kita skip terus. Saya itu hari ter-screenshot. Tak sengaja. Screenshot. Bukan. Nasib baik. Tak screen record. Ter-screenshot tapi dah delete dah. Saya dah delete dah. Saya dah delete dah. Nasib baik. Dari tidak. Dah delete dah. Allahu Jadi, Akbar. jadi sekarang sebelum kita mengakhiri kita Baik. punya live malam ini ya, kita nak dengar Baik, Nabil Nabil dia dah berapa jam dia praktis tu. Nabil. Butterfly perut. Nabil, aku bagi kau pilihan ni Nabil. Kau nak buat takbir kau dulu ke atau kau nak suruh Dai Said nyanyi dulu? Oh, Dai Said ada nyanyi Apa pula Dia boleh nyanyi Nabil. Saya takbir dululah. Kalau tak pun macam ni. Saya baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Lepas tu tak adalah, saya main-main je. Saya takbir je lah. Takbir. Awak takbir dulu ke Dai nyanyi? Saya takbir dululah. Takbir. Saya takbir dululah. Kita nak dengar ni. Dah tak sabar nak dengar ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah berapa jam tunggu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa hiya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya yang tu yang selalu fail. Nabil, part yang panjang tu aku nampak muka kau lega bila kau lepas. Allahu Akbar. Saya fail yang tu. Wa azzamal ahzaba wahdah tu. Allahu Akbar. Itu kalau tersasul memang terkeluar-keluar lidah. Oh, wahazamal ahzab. Allahu Akbar. Tapi masya-Allah, alhamdulillah kan dari malam ni Banyak selain daripada banyak perkongsian, banyak pujian dekat mata Da'i Syed, dia pakai Aimo. Saya nak bagi tahu dekat semua orang, mata dia nampak bersinar-sinar pasal dia banyak pakai Aimo. Aduh. Aimo. Siapa? Orang duk puji mata Da'i Syed daripada tadi. Kau tak baca komen ke kak? Tadi tak tengok orang komen. Bacalah Nabil. Tapi Mana ada orang puji-puji mata? Tak adalah. Orang bila live memang dia orang punya kerja pujilah si Syed tu. Dia takkan puji kita Nabil. Masa umur aku 26 dulu, inilah muka aku ni. Da'i Syed ni muka ni, inilah. Oh ya. Sama macam Syed. 26, 25, rambut panjang macam tu. Macam ni lah muka aku. Handsome. Haram. Ni, Abil. Nabil, kau pernah dengar tak Syed menyanyi? Tak pernah. Allahu Akbar. Ni baru nak dengar lah ni. Aduh. Kita nak dengar lagu apa ni Syed nyanyi ni? Hadiah di malam raya ni. Masya Allah. Lagu apa agaknya? Tak tahulah. Apa dah ni? Saya ikut je lagu apa-apa. Aku lagu tu je yang aku tahu. Dengar lagu Ya Habib. Tak kena? Tak mau, tak kenal. Terima Uyut. Lagu tu lah. Lagu apa? Dah lalang ni. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. Macam tak masuk ya. Ni I'ma malam leave raya the ni. door. Macam tak masuk ni malam raya ni. Tak. Minta Allah buka open doa syurga, open pintu syurga untuk kita Da'i. Lagu apa? Leave the door open. Oh, jangan lagu tu. Lagu ni lah. Kucu-kuca. Kucu-kuca apa? Aduh, ya Allah. Kau kena masuk kelas Arab ni. Aku nak bawa kau masuk kelas Arab hari Jumaat. Boleh kak? InsyaAllah. Saya sedia. Huru-hara kelas Arab tu nanti. Aku dengan Nabila Huda dah huru-hara. Masuk kau lagi huru-hara. Allahu Akbar. Tapi kita kena pandai cakap Arab kak. Taklah. Lagu apa? Okey. Lagu apa? Lagu Allah. Terima kasih. Masya-Allah. Da'i. Hey.
Aku nampak muka kau punya teruja. Abil, kau tengok dia menyanyi, Nabil. Yelah Kak, saya kurang ni je satu. Lain saya dah okey dah. Mengacara, tinggi, rupa ada, harta ada lah sikit. Agama tengah belajar. Tanggungjawab kan, pengarah pula lagi. Masya Allah. Nak keluar. Kalau aku pandai mengaji macam ni, suara macam ni, Allahu Akbar. Memang ini bagi aku pakai cawat besi tau keluar. Tapi tak ada jodoh lagi macam mana? Allah tengah jodoh tu dah ada dah. Tunggu masa je Allah nak bagi. Sebab Allah akan bagi kita yang terbaik mengikut amalan kita dan sangkaan kita pada Allah SWT. Masya Allah. Masya-Allah. Itu je. Kita doakan Da'i Syed ni dipertemukan jodoh yang baik. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Lepas tu kita sekarang ni alhamdulillah lah kita dapat bersama-sama malam ni. Terima kasih sangat Nabil dapat bersama-sama. Jadi kita tutup malam ini dengan selawat yang akan diketuai oleh Syed. Sebelum kita habis ya. Maknanya kau nak suruh aku tadi Kak. Takut dah tadi. Baik. Syed. Kita ikut beramai-ramai. Selawat apa Mama? Tak kisah selawat apa pun boleh. Sallallahu ala Muhammad. Mana gendang. Ada gendang mana? Iqbal tak ada? Iqbal rehat. Dia banyak pergi bagi bantuan. So dia berehat kat atas. Masya Allah. Sahabat pun semua alim-alim ni bagi bantuan. Adik saya lah Abang Nabil. Adik dia. Oh adik. Masya-Allah. Saya pun dia pergi juga bagi bantuan juga Nabil. Saya pun pergi buat bantuan juga. Akak pun ada buat tim akak hati-hati juga kita kumpul buat bantuan. Mana kita dah dapat collect nak dekat 100,000 juga Nabil. Masya-Allah. Alhamdulillah, dan kita dah dapat tolong alhamdulillah ramai dah dekat 1,000 orang. Kita dapat tolong yang mana kita bagi diorang hantar nama isi borang, so kita bayar pada Maidin, so wherever diorang berada diorang boleh pergi beli barang terus kat Maidin. Nama diorang, ID diorang kita bagi dekat Maidin, so diorang datang diorang boleh pilih barang dapur, barang basah. So kita punya program tu kita namakan Kita Ada Kita. So sekarang ni kita ada kita je, jadi kita jagalah apa yang kita ada. Betul. Kita tak boleh lagi bahas pada government je. Betul. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Kita doakan akak jadi Menteri Pembangunan Kak. InsyaAllah nanti. Amin. Tinggi betul. Akak jadi Menteri Pembangunan, saya tak nak banyak. Tanah dalam 2 ekar, 3 ekar itu je. Tak apa. Sebab dalam Islam kita kena bantu yang pertama kaum keluarga. Itu kawan-kawan. Benar. Saudara mara. Tapi jauh sangat 2 ekar. Jadi kalau setakat tanah 2 ekar tu sak-sak boleh bagi hang. Apalah sangat 2 ekar. Apalah sangat kan. Kat Cyberjaya setakat 2 ekar apa sangat. 2 ekar dah. 2 ekar kat Putrajaya lah tu. Orang nak duduk kat KL tengah-tengah ni. Sebelah pavilion ada. Amboi. Nak sebelah pavilion. Kat tengah-tengah KLCC tu ke? Kita nak buat usaha dakwah kat pavilion. Okey, silakan. Mana gendang Okey. Ada orang minta Qamarun kan. So kita nyanyi Qamarun lah insya-Allah InsyaAllah. Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Qamarun Sida dan Nabi dan Nabi wa kafful Mustafa kal wardi nadi Allah wa iqaluha ya bakhila masat ayadi
خير البرايا Kamarun Sida dan Nabi Kamarun Masya Allah, Allah Akbar. Barik alaihi wa ala alih. Engkau Nasib ni baik Nabil. adalah gendang ni. Itu kerusi ke apa tu? Engkau ni Nabil. Sopa. Kalau duduk dalam kelas Nabil, aku rasa engkau memang kena rotan Nabil. Engkau ni memang macam budak nakal aku tengok. Nasib baik dia tak pergi ambil periuk. Nasib baik. Ada je dia punya idea dia nak keluar pergi ambil apa kegiatan. Nasib baik adalah Wahai, gendang. kenapa dia sempat pergi ambil gendang Saya dia tak seberapa. rupa-rupanya memang rumah ni orang Arab punya rumah ada gendang apa semua. Saya baru perasan ini hari sopa ni boleh buat gendang. Allah Akbar. Okey Kak, terima kasih banyak Kak. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Abang pada Nabil. malam ini Terima kasih kita Abang Hermash. InsyaAllah. perkongsian kita pada malam ni harap kita dapat memberi manfaat kepada orang Amin. Allah. yang menonton pada malam ni, insya-Allah. Selamat Dan Hari Raya, maaf mudah-mudahan zahir dan kita batin. Terus sebarkan cinta dan kasih sayang sesama kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua pada malam ni. Terima kasih Nabil. Terima kasih Said. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati hidup kita semua. Dan mudah-mudahan kita dapat pengertian yang sebenarnya apakah itu Hari Raya Kurban ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak, doakan juga Kak Irma. Kak Irma diberi kesihatan. Amin. Kita doakan Kak Irma diberi kesihatan selalu tu dapat pelihara anak-anak Kak Irma dengan baik, insya-Allah sentiasa orang kata diberi dijaga oleh malaikat-malaikat Allah SWT kita semua ni, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye Dai. Bye-bye Kak Irma. Bye-bye anak-anak Kak Irma. Bye. Macam mana kita nak